Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Alhamdulillah, syukur kita dapat bertemu lagi untuk pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okey. So, hari ni kita akan teruskan dengan pembelajaran kita iaitu tahun 4 kemahiran proses sains iaitu merangkumi mendefinisi secara operasi. Apa itu mendefinisi secara operasi? Saya pun tak tahu. Tapi untuk mengetahuinya kita teruskan saksi video lanjut ini. Okey. Baik, apa itu mendefinisi secara operasi untuk pengetahuan kamu semua ya? Benda ini senang sahaja kalau kita dapat. Bagaimana kita nak mendapatkannya? Kita rujuk buku teks muka surat 10. Okey? Apakah yang cuba diceritakan di situ iaitu satu definisi secara operasi ialah kemahiran memberikan definisi tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Okey? Maksud dia ada satu konsep yang perlu kita tahu, yang kita buat uji kaji, kita gunakan beberapa perbandingan. Contohnya dalam surat 10 itu dia merujuk kepada bika dan juga tuala. Okey? So kita tengok muka surat 10 itulah untuk merujuk. Ada dialog di situ di antara cikgu, bagaimanakah keupayaan bahan menyerap air boleh didefinisikan. Lihat air dalam bika, apakah yang dapat kamu ukur? So, ada dua. Dia nak lihat definisi menyerap air dan juga bagaimanakah kita nak mengukur. Sebelum ni saya dah maklumkan pada anda bagaimanakah untuk kita melaksanakan kaedah pengukuran. Okey? Itu dalam konsep mentafsir data ya. Okey, kita teruskan dengan yang berikutnya. Mendefinisi secara operasi. Tadi saya dah ceritakan bagaimanakah sesuatu konsep itu perkara yang dilihat, diperhatikan setiap uji kaji yang kita laksanakan. Kita fokus kepada 3 bika tadi dengan menggunakan tuala berisi air 50 ml. Okey, kita lihat sebelum, semasa dan selepas. Apakah reaksi terhadap uji kaji kita itu, maka kita akan dapat lihat dengan mudah. Okey. Kita lihat contoh saya kata tadi rujuk buku teks muka surat 10. Okey, kita guna apa? Tisu berbeza ketebalan 50 ml iaitu kandungan air yang sama. Seterusnya 3 bika yang kita guna. Okey. 3 bika yang kita gunakan ni untuk kita buat perbezaan. Okey. Kalau kita belajar sebelum ni iaitu pemboleh ubah, untuk mengawal pemboleh ubah ada 3 iaitu pemboleh ubah dimalarkan, pemboleh ubah dimanipulasi dan seterusnya pemboleh ubah bergerak balas. Okey, ada 3. Saya kata kata kuncinya mudah. Lihat perkataan berbeza merujuk kepada pemboleh ubah dimanipulasikan. Manakala lihat perkataan yang sama dalam pernyataan, ia merujuk kepada pemboleh ubah dimalarkan. Dan yang terakhir, pemboleh ubah bergerak balas ialah hasil selepas uji kaji itu dilaksanakan. Okey? Baik, kita tengok soalan. Bagaimanakah keupayaan bahan menyerap air boleh didefinisikan? Seperti kata murid tadi. Okey, tengok perkataan yang telah saya merahkan di situ ya, iaitu definisi secara operasi. Itu jawapan ya. Bagaimana kita nak menjawab, kita mesti tulis definisi secara operasi iaitu keupayaan bahan menyerap air ialah isi padu air yang tinggal di dalam bika. Itu dalam muka surat 10 tadi. Okey? Dan rentetan daripada itu ia merujuk pula kepada muka surat 11 yang mana soalannya lebih lanjut oleh murid yang bertanya itu. Okey, apa yang dicuba tanyakan kat situ? Okey, kalau kita lihat soalannya ialah bagaimanakah keupayaan bahan menyerap air paling tinggi boleh didefinisikan secara operasi. Itu ada pertambahan di situ. Air paling tinggi. Okey, tadi tidak ada perkataan paling tinggi. Paling ini menjurus kepada di antara ketiga-tiga bika itu yang mana yang paling tinggi menyerap air. Sebab ketebalan tuala ataupun tisu itu berbeza. Okey, mestilah kalau kita lihat secara yang kita nampak, iaitu tuala yang tebal mampu menyerap air lebih baik berbanding tuala yang nipis. Jadi sebab tu kita ada 3 perbezaan. Maka di sini kita boleh katakan bahawa tuala yang mempunyai ketebalan yang tebal adalah paling baik ataupun paling bagus untuk menyerap air. Okey? Jadi kita tengok jawapan apakah yang boleh kita gunakan di sini. Okey.
Definisi secara operasi, keupayaan bahan menyerap air yang paling tinggi iaitu isi padu air yang tinggal paling sedikit di dalam bikar. Dah ditanya tadi paling tinggi, kita jawab pula kesan dia iaitu paling sedikit yang tinggal, baki yang ada dalam bikar tu. Ia merujuk bahawa bagaimanakah keupayaan ketebalan tisu itu untuk menyerap air dengan baik. Okey? Jadi di situ kita lihat bahawa perkataan diguna pakai semula. Kita tidak bina ayat. Okay? Kita tidak bina ayat yang merujuk panjang-panjang lebar, tapi kita gunakan ayat yang diberikan dengan apakah soalan itu. Okey? Itu yang kita guna pakai. Jadi saya harap kamu dapat mengetahui perbezaannya kalau kamu lihat dalam muka surat 10 dan juga 11. Okey, dalam konteks sains tahun 4 dia merujuk kepada apakah yang ingin kita kaji tentang mendefinisi secara operasi. Okey. Jadi kita lihat untuk tugasan pada minggu ini atau projek minggu inilah apa yang saya nak kamu sediakan, iaitu tugasan yang pertama, sila buat dalam buku bank soalan. Okey. Apa ini gambar yang saya ambil iaitu payung terjun. Sepatutnya di awal hari itu, tapi saya sengaja anjakkan dia ke belakang sikit supaya kita nak pergi go through dengan pengisian-pengisian lain dahulu. Okey. Baik, kita tengok soalannya yang saya ambil di bawah iaitu muka surat 4 ini kalau saya lihat. Okey, saya harap awak pun dapat rujuk dalam muka surat 4 ya. Dia kata apa? Soalan dia, payung terjun manakah yang jatuh lebih cepat? Okey, kamu kena buat uji kaji ini dibantu oleh ibu, ayah, adik, abang, orang yang lebih dewasa untuk memimpin kamu. Kamu rujuk sahaja apakah permintaan dia daripada 1, 2, 3 sehinggalah 4. Kalau tak ada tempat tinggi, carilah mungkin taklah tinggi sangat, jangan pula memanjat pokok pula kan, takut jatuh pula. Sudah jatuh pula bahaya. Okey, jadi saya harap awak boleh ujinya di tempat yang lebih tinggi. Okey, payung mana kita dapat beza sebab dia ada pemberat yang berbeza di situ. Kalau awak baca betul-betul dengan mengikuti langkah-langkah yang telah disediakan, insya-Allah awak akan dapat lihat perbezaannya. Jadi soalan yang kedua, awak tulis lagi dalam buku bank soalan, jika payung terjun ini dibina dengan lubang yang berada di tepi, apakah yang akan dapat kamu perhatikan? Kita nak tengok apa yang akan jadi sekiranya payung terjun tu kita tambahkan lubang-lubangnya. Okey? Di situ ada jawapan yang kamu boleh lihat. Mungkin dia akan, ini kemungkinan lah, andaian saya lah. Kita tengok cerita dekat TV, kita tengok kalau orang naik payung terjun dia koyak, apa akan jadi? Maka dia akan jatuh dengan lebih laju ataupun pantas lagi. Jadi itu antara sebab lah yang saya boleh berikan. Mungkin jawapan kamu ada di situ. Saya pula dah bagi hint sikit kan. Jadi saya harap awak dapatlah memikirkan sesuatu yang boleh awak fahami. Okey, baik. Tugasan yang kedua. Dia ada 2 tugasan. Tugasan yang kedua, apa yang kamu kena buat? Kamu kena ambil gambar atau video bukti payung terjun kamu yang kamu dah buat tu, hantar ke Telegram hasil kerja murid untuk tahun 4 ni lah. Okey, jadi sebagai pembuktian bahawa kamu dah laksanakan dah ni. Nak tunjuk kat saya lah bukti dia. Sebab sebagai bukti bahawa kamu telah siapkan, kamu telah uji dah payung terjun kamu tu. Okey, jadi di situ kamu dah lihat untuk minggu ini. Jadi saya harap kamu dapat melaksanakan tugasan ini dengan baik sambil dibantu oleh ibu bapa. Okey, dan saya pun telah memberikan penerangan. Jadi sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan, insya-Allah di ruang, di waktu yang telah disediakan. Jadi selamat menjalankan aktiviti dengan baik, stay at home dan jaga kesihatan anda. Itu saja. Sekian, terima kasih.